Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada anda semua, penonton-penonton trader-trader di luar sana, sahabat-sahabat, teman-teman yang sentiasa menantikan setiap Isnin 10.30 malam di mana kita akan bersama dengan Dr. Forex kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu ingat mengingati pesan-pesan kepada anda semua. COVID-19, terus kekalkan SOP. Okey, mana yang kena PKPB patuhilah, PKPD pun patuhilah, PKPP pun patuhlah. Baik, kita jaga kita. Satu lagi segmen yang dikuasakan oleh GK Effect Prime, ya, untuk malam ini bersama dengan Dr. Forex, Cikgu Nonim yang akan bersama dengan kita. Dah pun bersedia hari ini, alhamdulillah. Cuma dia layan 60-an tadi lah, bukan main bergelik lagi dia. Nak dengar Cikgu Nonim menyanyi, insyaAllah request lah banyak-banyak efek. Okey, baik, alhamdulillah, episod yang ke-46 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonim, 14 Disember 2020. Segmen dikuasakan oleh GK Effect Prime. Dan yang dah pun berada di ruangan-ruangan komen sebelum kita bermula, Assalamualaikum daripada Syirab Awel. Okey, kemudian kita ada Kasim Hafiz Abbas. Ya, terima kasih Awel, terima kasih Kasim. Kemudian kita ada Boboy. Okey, kemudian kita ada Tuan Muza. Okey, layan lagu 60-an Seronok Sazwan Oh, seronok lain kali sebelum cikgu ke udara kita akan bagi 60-an. Sedap suara. Mestilah Eros Zaimi. Kemudian Mak Ai, suara pakai kaset ke? Alhamdulillah, smooth Pak Maun. Okay. Terima kasih Muhammad Ridwan, Firdaus Rosdi. Assalamualaikum Pak Su dan juga Doktor. Terima kasih Mat Siraf. Assalamualaikum Cikgu dan juga Pak Su. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita akan bersama dengan Dr. Forex. So kepada anda semua, kalau ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan elite wave, kefahaman, nak tahu pergerakan, pengiraan, kotak purple, kotak mega, ni semua kotak-kotak ajaib ni, boleh. Okey, cikgu nak tengok mapping Geo, insyaAllah, Wan Maimunah. Awal lagi Wan Maimunah minta, ni Wan Maimunah mana pelakon Bukan Bukan. Kemudian satu lagi, sekiranya ada akaun anda yang bermasalah, nak minta tip daripada cikgu, nasihat daripada cikgu macam mana nak selamatkan akaun anda pun boleh, tak ada masalah. Dan satu lagi, YouTube channel CTC FM. Semua segmen daripada yang episod pertama sampailah yang terkini, 4 segmen berada di channel. Boboy dah susun dengan sungguh cantik. Baik, saya dah bersedia. Boboy, okey. Cikgu? Okey. Baik. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Pak Su dan juga Boboy. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Cikgu. Dan macam mana hari ni, okey? Alhamdulillah, okey. Dimulai dengan profit lah, of course. Pagi-pagi lagi profit sarapan. Pagi-pagi, yalah, kita sebenarnya saya ada discuss tentang sell gold hari Sabtu baru ni, dengan member di Pahang. Saya balik kampung kan. So balik kampung, borak-borak, diorang tanya pendapat tentang gold, and then saya cakap ada potential nak turun lagi dalam 100 pip sehingga 200. Okey, dan memang dia turun lah tadi. Walaupun tak banyak, tapi kita dah take profit dulu. Sebab hari Isnin sebenarnya, kalau tanya saya sebagai seorang elitician, dia adalah satu hari yang memulakan kita membuat analisis. Okey, membuat analisis sama ada untuk memastikan previous punya cycle, iaitu last week punya cycle bersambung ataupun tidak. Baik. Kalau tidak, bermaksud dia membuat new cycle lah, new trend lah. Baik. That's why hari Isnin selalunya kita sebagai elitician, kita biarkan dulu market berjalan. Maknanya hari Isnin tu memang khas untuk analisis. Betul. Kita biarkan, selalunya kita akan masuk mungkin selepas London Open, Euro Open, kan. Sebab tip waktu tu market dah start aktif. Okay, so kita dah boleh decide sama ada new cycle yang lepas, contohnya wave
wave, let's say wave C lah kan, yang lepas, untuk hari Isnin ni apa yang akan berlaku, sama ada dia sambung extend wave C tu ataupun dia dah buat semula new trend. Okay, contohnya macam GBP lah, tengok hari ni gap, okay kan, gap 100 pip lebih. That's why saya, kalau saya punya, memang hari Jumaat saya jarang overnight trade, kecuali lot-lot kecil boleh, tak ada masalah, tak ada masalah kan? Sebab kalau gap ni lah yang menakutkan kita. Sebab apa, bila gap automatik kita tak boleh buat apa-apa pun. Sedar akaun kita dah negatif teruk ataupun dah untung besar. Sebab tu kalau tanya saya, kita hanya masuk, kalau siapa juga nak overnight, kita masuk lot yang bersesuaian lah. Sebab bagi saya forex ni memerlukan kita pantau dari segi lot size tu. Kalau terlebih ni, ini yang menyebabkan kita kita bergantung kepada teknik harapan. Oh, itulah yang tak nak tu. Kalau boleh lah. Macam sekarang ni kan, tiba pagi tadi GBP GA, contohlah GA kan, gap naik 100 pip. Itu adalah boleh dah katakan bukan kita punya skill kan, tiba-tiba dia gap, bukan kita petik jari, okey kau gap lah minggu depan. Kalau macam tu saya pun nak kan, Pak Su. Okay. So itu bergantung kepada luck kadang-kadang. So that's why saya hari Jumaat tu memang, kalau saya overnight trade untuk sambung ke hari Isnin, kita akan tinggalkan lot yang bersesuaian sahaja. Baik. Tu, ini tip tau. Biasanya elite wave hari Isnin di awal-awal hanyalah untuk membuat mapping, pengiraan, analisis, untuk langkah yang terbaik, apa yang perlu dibuat. Baik, cikgu, agaknya hari ini apakah yang cikgu nak kongsikan? Adakah cikgu nak pergi yang minggu lepas, ataupun minggu ni kita nak buat sedikit kelainan? Kita buat sedikit kelainan di mana dulu kita sampai 3 siri saja, betul tak? Betul. Ini ada sambungan dia. Wow. Okay. Sambungan dia ini boleh katakan, sebab ialah hari-hari kita buat analisis. Kan, hari-hari kita buat analisis. Lepas tu mana yang dahaga ke ilmu tu, hari ni kita masukkan sedikit apa orang cakap, sedikit pengetahuan elite wave yang perlu kita sebagai trader newbies tahulah. Baik, okey. So, mari kita lihat. Okey, so tanpa berlengah lagi, kita belajar dulu ke atau kita nak buat analisis dulu, Pak Su? Belajar dulu. Belajar dulu kita ambil setengah jam pertama ni belajar, kemudian setengah jam lagi kita belanja lah analisis. Belanja. Okey, so kita boleh tengok dekat skrin dekat skrin ni saya ada paparkan, ini adalah SS, bentuk-bentuk antara bentuk correction. Dulu kan last time kita berhenti dekat correction, tak ada detail sangat tentang correction. So macam mana kita nak trade correction ni? Sebab dulu yang saya ajar tu, itu adalah boleh dikatakan simple elite wave. Simple elite wave di mana hanya penggunaan 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Ini pun boleh dikatakan simple juga, tapi ini lebih kepada correction punya pattern. So kalau kita tengok kat sini, ini besar ke kecil, Pak Su, gambar ke saya nak besarkan lagi? Kalau boleh besarkan saya cuba cuba. Okey, cantik. So kalau tengok kat sini, ini adalah bentuk-bentuk atau nama-nama yang diberi. Okey, diberi sejak dulu lagi lah. Yang first ni zigzag flat, ini pun bentuk flat, ini flat channel, ini expanding running flat, expanding triangle, ini pun triangle. So 8 ni bukan ini saja pattern di dalam yellow wave. Ada banyak lagi. So kita tengok 8 jenis ni dahulu. Sebenarnya kalau nak cakap
pattern ni dia memang banyak. So bila kita nak belajar semua, takut nanti kan ada yang tak berapa nak faham kan. So apa yang kita nampak ke sini, okey, ini pattern dia. So apa yang perlu kita buat bila kita nampak bentuk-bentuk macam ni kan, ini sekadar tunjuk naik semua kan. So ini contoh yang boleh kita buat lah. Setelah kita nampak dan kita faham, first kali kita kena belajar dia punya konsep. Ini konsep dia. So inilah yang apa kita boleh buat nanti. Maksudnya dekat sini, okey, ni nampak macam cantik daripada tadi. Sebab ini saya tunjukkan trading setup, macam mana kita nak trade pattern-pattern yang kita nampak tadi tu. First kali zigzag, flat, irregular, triangle. So ini contoh, 4 contoh yang boleh saya tunjukkan untuk malam ini. So ini bentuk flat. So bentuk flat macam mana kita nak trade. Ini bentuk zigzag, okey, ini irregular flat, ini triangle. Okey, so kalau tengok kat sini, okey, of course bila kita cakap tentang pattern, correction pattern, dia mesti melibatkan at least ABC. Okey, kenapa at least ABC? Sebab kalau dia masuk ke triangle, dia akan melibatkan ABCDE. So kalau tengok kat sini, sebelah sini dia akan melibatkan ABCDE. So kalau ABC saja, itu hanyalah zigzag, flat ataupun irregular. So kita tengok kat sini, ini alternatif yang pertama. Macam mana cara kita nak masuk market? Tu yang saya nak tanya tadi. Macam mana pula yang zigzag ni, A sampai C, kemudian bila masuk ke triangle dia jadi sampai E. Triangle dia, konsep dia mesti ada 5 wave dalam tu. Okey. Dia memang dia dah set dalam dari dulu lagi. Si Elliott ni dia kategorikan kalau bentuk triangle memang ada dalam market. So dia labelkan ABCDE. Baik. Dia tak labelkan NONAME ke kan. Betul lah. Dia labelkan ABCDE. So kalau ABC, kalau bentuk correction yang berbentuk 3 wave, dia labelkan ABC. So itu yang kita kena faham. Perbezaan zigzag dengan flat ni apa? Baik. Zigzag dengan flat. Zigzag, flat, irregular. Ini 3 jenis major pattern yang selalu kita nampak dalam market. Okey, yang ni zigzag ni. Zigzag ni, ini cara dia untuk kita masuk market. Lepas tu kalau tengok, ini ABC kan. Ini pun ABC juga. Satu. Okey, nampaklah perbezaan dia Pak Su. Boleh tak Pak Su beza kan, macam mana kita nak masuk market ni? Macam mana nak masuk market? Itu yang saya tanya tadi. Zigzag nak masuk market macam mana? Triangle tu pula macam mana nak letakkan kedudukan dia? Okey, so kita nampak sini entry level entry level inilah. Okey. Maksudnya entry level untuk kita masuk position buy ketika correction wave zigzag telah berlaku. Telah berlaku, bukan belum berlaku, telah. So masuk ke sini, apabila kita nampak bentuk zigzag ni, okey, kita dah boleh masuk pasang buy stop. Okey, buy stop dekat puncak B ni. Baik. Dengan stop loss di C, di slightly below C tu dalam 10 hingga 20 pip. Baik. Okey. So ini cara yang pertama, dicakap alternative 1. Okey, cara yang kedua adalah kita masuk kat bawah pula, entry level. Setelah kat bawah. Okey. Setelah setelah di C ni membuat 5 wave. Kena faham, zigzag ni berbentuk 5 wave guys. Zigzag berbentuk wave C dalam zigzag berbentuk 5 wave. So kalau saya nak A nak inform semua, A, B, C ni nampak ni ditulis 5, 3, 5. So A ni 5, B ni 3, C ni 5.
So C ni mesti ada 5. Okay. Nampak yang bawah ni kan. So bila dia dah siap 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, once dia start naik dan dia break wave 4 sebelum ni, okay, kita boleh jadikan itu sebagai entry level, ataupun kita buat buy stop dengan stop loss slightly below current low tu, at least 10 hingga 20 pip. So nampak tak, dua-dua cara untuk trade zigzag ni berbeza. Okay, ada dua cara lah ni untuk zigzag ni. Betul? Betul. Kan, dua cara untuk zigzag ni. Lepas tu, ini cara yang mudah lah, mudah yang boleh kita amalkan sekiranya kita nampak bentuk 3 wave. Okay, ini cara yang kita boleh masuk di zigzag punya pattern. Okay, kedua, flat. Okay. Flat pun ada dua cara, Pak Su. Flat ni maksud dia, zigzag dengan flat ni kena faham bentuk dia memang berbeza, dan juga wave dia dalam pattern yang bernama flat ni pun, kalau kita tengok kat sini 3, 3, 5. Okay, kalau zigzag tadi 5, 3, 5. So dekat sini kalau 3, 3, 5 ni bermaksud wave A 3, wave B 3, wave C tu mesti ada 5 wave. Mesti dan wajib ada 5 wave. So kat sini simple je. Sebab flat ni maksudnya Pak Su, semua jarak A, B, C tu lebih kurang sama. Kalau A 100, B 100, C pun 100 pip. So sebab tu nampak dia bentuk dia turun dekat A, ni naik dekat B ni. B ni sangkut dekat permulaan wave A tadi, dan dia turun C ni sangkut dekat permulaan penghujung wave A. So masuk ke sini, ini adalah konsep support resistance kan. Sampai support pertama dia bounce, sampai resistance sebelumnya dia bounce, and then kemudian dia break. Itu sebenarnya dalam yellow wave dikenali sebagai flat pattern lah. So cara dia ni dekat flat pun simple sangat. Buy stop je kat sini. Okay, buy stop di di ending wave B ni kita buy stop. So satu lagi cara dia sama juga macam yang zigzag sebelum ni. Okay, kita masuk lebih awal di alternatif kedua ni, kita masuk lebih awal, di mana setelah dia dah cukup 5 wave ke bawah, dia naik tu. Okay, bila dia naik, kita tunggu buy stop di penghujung wave 4. So stop loss dia macam sama juga dengan zigzag punya pattern, di mana slightly below 10 hingga 20 pip di bawah wave 5. So itu adalah stop loss, ataupun ditulis itu invalidation level, bermaksud kiraan kita ni salah lah. So ini bukan flat. Kalau dia terus turun, kena stop loss. Okay, kita masih lagi dekat flat ni, alternatif 2. Sebab ada pertanyaan daripada Sigit Kurniawan juga. Ni minggu lepas main soalan, semoga tak lupa. Okay, berkenaan dengan macam mana nak bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sebab kat sini dah ada contoh pun dekat alternatif 2 zigzag ni, tadi pun ada juga. Okay, so kalau nak pergi kepada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini sebenarnya kita kena tengok kepada time frame yang besar. So contoh ni dia kena kita kena faham, electrician ni kena faham, bila kita nak counting ni, of course memang first kali time frame yang kita kena tengok adalah monthly time frame. So sebagai contoh, saya buka yang paling mudah dan selalu boleh dijadikan rujukan di time frame yang besar. Tengok weekly ni. Okay, ini adalah permulaan wave 1 yang saya pernah tanda dahulu. Okay, ini adalah wave 1. Okay, Sigit Okay, ini wave 1. So kita boleh tengok di
time frame besar. Selepas kita dah tahu, dah kena pasti di time frame besar, barulah kita boleh buat counting ataupun jangkaan yang berkesinambungan. Maksudnya daripada tahun 2000 ni sampai sekarang ni, ABC ni sebenarnya macam mana keluar ABC ni adalah sambungan daripada 2000 punya wave. Okey. Dia bersambung. Okey, pasu. So that's why kita dah tahu bila dia naik, dia turun ni, dekat sini memang terus terang waktu 2018 tu kita dah jangka kemudian dia akan naik balik. Sebab apa? 2 tahun lepas macam mana kita boleh jangka? Sebab ini adalah bentuk correction pasu. And then dia dah naik, ini dah turun, memang lepas ni dia akan naik. Dan kebetulan sekarang pun kita boleh nampak ini pun satu impulsive wave yang kalau nampak ni 1 2 ni naik je, turun, naik lagi. Okey. Kan? So memang dia match dengan apa yang kita jangkakan sebelum ni. So itulah elite wave. Dia sebenarnya bila kita nak cakap detail tentang elite wave macam mana, nak tahu tentang basic memang tak sempat. Kita nak cover semua. Ni at least sekurang-kurangnya cikgu dah bagi penjelasan macam mana nak meletakkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dalam ABC. Betul. Contoh. So itu di time frame besar di time frame besar. So kalau di time frame yang kecil pula, okey, di sinilah. Ini permulaan wave 1. Okey, ataupun di sini ini di permulaan wave 1. Tapi kena ingat satu je. Walaupun kita nampak ini 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang besarnya, yang kepalanya, yang major trend sebenarnya apa? A ke? Wave 1 ke? Wave 3 ke? Wave 5 ke? Wave C ke? So kita kena ingat. So nak dapatkan wave 1 tu senang. Selalunya obvious, yang paling bawah sekali tu kita consider sebagai wave 1. Inilah dekat sini kan. Ni 1, 2, 3, 4, 5. So ini sama ada A, sama ada 1. Ini yang kita kena rujuk kepada time frame yang lebih besar. So harap penjelasan ini dapat memberikan sedikitlah gambaran untuk Sigit Kurniawan. Okey cikgu, ini juga masih lagi dalam kategori wave juga. Dia persoalan yang ditanyakan minggu lepas. Tadi Sigit dah selesai. Dia sekarang ni daripada Muhammad Daniel minggu lepas, dan minggu ni Farhain juga bertanyakan benda yang sama. Okey. Kalau minggu lepas yang saya soalan dia, adakah setiap ending wave 5 wajib ada correction wave ABC atau bergantung kepada situasi market? Dia soalan dia sama dengan Farhain hari ni. Tak tahu orang yang sama akaun banyak ke, saya tak tahu. Okey, Farhain standby dengan Muhammad Daniel. So setiap ending wave 5 okey, mesti kena ada ABC. Contoh macam ni, bila kita cakap di time frame yang besar, nampak kan? Ini time frame besar, di weekly ni besar ni, dia ada 2000 kan? Okay. So ini ABC dia. Nampak ni? Daripada yang biru ni kita boleh kategorikan ini ABC, X, ini ABC. Okey. So ini boleh ABC semula ataupun ini boleh 1, 2, 3 start nak naik dah. Alright. Okey. So memang selepas 5 ni dalam normal punya situation di mana yang selalu kita ingat bentuk dia 1, 2, 3, 4, 5 ABC kan. Memang kena selepas 5 tu ada ABC. Sebab kita kena faham ABC ni adalah correction bagi keseluruhan. Okey, saya labelkan kat sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk 1 kita dah ada wave 2 buat correction. Okey. Untuk 3 kita dah ada wave 4. Untuk 5 ni mana? Okey, sebenarnya untuk 5 ni, ini adalah ABC ni. Ini ABC ni sebenarnya untuk keseluruhan yang menaik ni.
bukan untuk wave 5. Tu kena faham konsep ABC yang turun selepas ending wave 5 ni. ABC selepas itu bukan untuk correction wave 5. Dia untuk semua yang naik ni. Bukan bergantung kepada situasi market lah. Bukan. Okey. Farhan dan juga Daniel rasanya terjawab pertanyaan daripada minggu lepas saya bawa kemari, dan juga Sigit Kurniawan settle lah, hutang tak ada macam mana nak ada menghitung hutang, yalah, minggu lepas ni hutang, macam mana nak bermulanya hitung pengiraan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dua-dua dah settle. So saya balik kepada ruangan komen untuk minggu ini. Pak Su tak lupa janji tau, jangan risau. Okey, kita sambung sebelum kita masuk Okey, kemudian irregular flat. So bentuk dia 335 juga. So kita tengok ada dua alternatif dekat sini. Pertama yang kita nampak alternatif 1. Okey, cara dia pun sama. Inilah yang kita boleh nampak. So SS ni nak senang, you all screenshot je. Screenshot, ada member saya dia screenshot and then dia print. Senang kan kalau nak masukkan dalam ingatan lah. Sebab kalau nak tanya saya ibu semua, ini you dah dapat ni, terus screenshot je. Screenshot lepas tu keluarkan dengan warna. Adalah muka Pak Su dengan muka cikgu situ. Ada gurau. Okey, so ini cara dia lah. So boleh kita nampak yang merah tu dia punya stop loss. Okey, merah yang stop loss. Okey, hijau tu dia punya entry. So sama juga kat bawah ni, konsep yang sama yang kita boleh gunakan. Entry selepas dia dah break wave 4 sebelumnya. Okey, so merah stop loss, kena ingat lah. Dan juga invalidation level. So setup dah ada Pak Su. Okey, ini pun sama. Ini 5 wave ABCDE bentuk triangle. Okey, entry level dia pun macam ni, stop loss dia pun kat sini. 4 okey. Kalau yang ini bukan alternate dia. Ini sebaliknya, di mana ini berbentuk apa Pak Su? Ini berbentuk diagonal triangle. Maksudnya wave 1 dan wave 4 dia bersilang. Wave 4 boleh masuk teritori wave 1. Maksudnya dia boleh masuk ke dalam melebihi puncak wave 1. Itu konsep diagonal triangle, sama ada berlaku di ending diagonal ataupun di leading diagonal. Ini cara untuk kita masuk trade diagonal triangle ini. So entry dah ada, stop loss pun dah ada. So kita kena ingat yellow wave ni dia sebenarnya bukan ini sajalah trading setup. Sebab macam saya sebut tadi, ini adalah sebahagian cara untuk kita trade pattern yang ada di dalam yellow wave. Sebenarnya dalam yellow wave ni ada banyak wave, okey, ada banyak pattern, dan semuanya ada trading setup yang boleh kita gunakan. So kalau kita buka market tu, okey, memang kita akan nampak peluang setiap hari tu memang ada, terutama kalau kita monitor banyak pair, memang ada. Dan bila memang ada tu, yang merah ni kita jangan lupa guys. Okey, baik. Kenapa kita jangan lupa? Sebab ini maksud bukan stop loss saja, invalidation level. Maksudnya bila kena, memang kiraan kita dah salah. So kita duduk tepi je lah dulu. Janganlah kita still fight lagi untuk naik lagi ni kan. Itu tak boleh. Sebab kalau kita buat macam tu dan tak guna ada trading setup ni sebenarnya. Betul. Okey. Satu lagi cikgu sebelum kita pergi ke currency. Cikgu boleh kita define AO dive untuk pengakhiran wave 5. Dah kita lepas tu ABC. Lepas wave 5. Okey. Selepas swing C tu kita anggap wave 1. Dah boleh ke scalping untuk guna time frame yang kecil? Nampak? Cikgu nampak soalan dia? Wan Maimunah. Saya tak apa nak faham. Itulah. Dah kita lepas tu ABC. Okey, nak define AO tu pengakhiran wave 5. Okey. Wave 3 okey. Saya cuba tunjuk kalau saya jumpa. Dia maksud dia macam ni. Contohnya okey, dekat sini kalau kita tengok kat EU ni.
Okey, katakanlah kat bawah ni ada AO Sekejap saya cuba. Okey, katakanlah kat bawah ni, okey, kita boleh nampak ini bentuk divergent lah. Dekat di mana ini bentuk dia. Okey. Okey, ini AO divergent type bagi kita nak predict wave 5. Maksudnya kenapa? Bila AO ni meninggi, ini maksudnya memang wave 3 ni dia menarik banyak crowd untuk trade. So maksudnya bila menarik banyak crowd untuk trade ni, so dia punya volume tu akan naik tinggi. So kemudian dia akan ada buat correction wave 4. Selepas correction wave 4, dia naik lagi. Okay. Price dia akan naik melebihi puncak wave 3. Tapi di AO, dia punya volume, dia punya kenaikan tu, dia tak boleh melepasi bukit AO semasa wave 3 yang telah dibuat. So ini konsep AO divergent, di mana kita predict ini wave 5 ni kan. Tapi kena faham, bila kita nampak bentuk macam ni, okey, dia bukan terus berlaku. Okey, saya contoh macam ni kan. Ini macam kat sini lah. Okey, ini AO ni terus masuk sell kan, ataupun dekat sebelum ni lagi ke. Okey, lebih sikit dah terus masuk. Tak boleh. Kita kena faham konsep di mana bila kita nak masuk dalam market ni menggunakan konsep ini, make sure dalam ni dah cukup 5 wave, barulah kita boleh masuk sell. Dekat sini kita kena ketepikan dulu bentuk AO ni. Kita zoom dekat time frame yang lebih kecil. Kita tengok dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 wave, baru kita boleh masuk. Okey, jangan terus nampak AO ni terus sell. Sebab bila kita nampak AO mungkin kat sini kan, sini pun dekat sini dah break. Okey, sini 2161, sini 2537. So 400 pip kita kena tahan. So perbezaan dia amat ketara. 400 pip tu memang cukup besar juga kan. So that's why sebelum kita masuk ada 5 wave, okey, baru kita boleh gunakan konsep AO divergent tadi. Alright, Cun. Okey, saya harapkan anda di luar sana dapat memahami, dan ada yang bertanyakan tentang e-book. E-book, cikgu ada buat e-book lagi ke? Tak ada kan? Ada, 2021 tadi saya akan release kan. Baik, okey, siapa yang bertanya tadi? Saya rasa orang yang sama juga tadi tu. Ni siapa ni? Wan Maimunah. Okey, Wan Maimunah, untuk 2021 standby e-book Elite Wave. Okey cikgu, kalau dah selesai semua, saya nak pergi ke Firdaus Rosdi lah. Boleh? Boleh. Sebab saya tengok cikgu pun ada tanda tu dekat tepi tu, merah, nampaknya dah buat kiraan dah. So apa kata kalau kita lihat ke currency untuk Euro GBP. Euro GBP Ya bos. Tu ada satu kat bawah tu, tanda merah tu. Saya sebenarnya dah lama tak update ni. Tapi tak apa. Kita sebab update sama-sama lah. Okey, kalau ingat last week punya prediction, sama ada dia bagi X atau Y dahulu. So sekarang ni dia bagi X dahulu. So kalau macam ni, okey, saya akan, ini masih boleh diguna pakai. Ini sebenarnya analisis ni dah 3 minggu macam ni. Sebab kalau tengok, okey, daripada 11 November macam ni kan, dia ambil masa nak sampai ni. Lebih kurang sebulan lebih. Waktu 2 November pun dia main sini sampai kat sini. So saya boleh assume ini macam ni bentuk dia. Ini untuk EG lah. Okey, untuk EG. Sekarang ni pun 11.10 Pak Su. Saya rasa saya kena fast forward. So
yang tadi tu saya harap jelas. Okey. Alhamdulillah dia pun dah kata jelas. Okey. Semua jelas. So trading setup ni pun saya harap you all boleh screenshot. Okey. Nanti kalau tak faham boleh tanya saya personally ataupun next week. Boleh tanya lagi tentang trading setup bagi pattern-pattern yang saya tunjukkan dalam ni, Z flat, irregular dan juga triangle. Okey. So untuk minggu ni analisis kita tak lupa guys, sebab tu kita kena cepat. Sekarang dah 11.10, so ada 20 minit lagi. Okay. Kalau tengok kan apa yang saya tanda ni banyak ni kan. So pair apa yang menjadi pilihan pertama? Okey. EG tadi lah. EG, okey. EG inilah Pak Su. Dah. Okey. WXY. So saya jangkakan selepas ni dia akan turun ke Y. Ke Y. Okey, ini kejap. Tapi saya kalau tanya saya tak bias lagi EG ni sebab dia kalau tengok dari sini kan, ini semua mode correction wave ni. So dia turun naik. So you all kena perhatikan je dia punya resistance dan juga support. So kalau break tu tunggulah dia akan buat breakout. Okey. So tanpa melengah lagi kita pergi ke saya rasa key untuk minggu ni lah. Kunci untuk minggu ni of course yang paling besar adalah DXY. Okey, bukan gold DXY. Sebab DXY ini adalah Dollar Currency Index. Inilah yang menentukan sama ada EU nak naik ke, GU nak naik ke, UK nak turun lagi ke. So macam yang kita buat analisis berdasarkan minggu lepas, kita tak sempat nak tengok YouTube analisis minggu lepas. Sebab yalah waktu pun rasanya tak mengizinkan. Betul, kalau kita tengok yang minggu lepas tak cukup 1 jam, dia kena 3 jam. Tak cukup sebab kita kena tarik sini, tarik sana, tengok. Okey. So kalau you all masih ingat dan memang saya bajet dari dulu sampai sekarang, dollar index ni masih akan melemah. Kan kalau you perasan 2 minggu, 3 minggu, sebulan yang lepas memang ini kita dah start label lah turun dan terus turun. Walaupun dia ada kenaikan sekejap, kalau kita perasan EU pun ada turun sekejap and then dia naik balik. GU pun turun sekejap, dia naik balik. Itu semua adalah retracement. Okey, retracement. Ini pun kalau bentuk macam ni ini saya confident dia turun lagi Pak Su. Okey. Dia dah break sebelum ni previous. Ini kita tak boleh labelkan sebagai wave 1. Ini sebab kita boleh lah. Dia dah break sebelum. Wave 2 ni dia tak boleh break sebelum punya previous low. Dia tak boleh. Okey. So kalau dia dah break ni, ini petanda dia nak turun lagi. So janganlah kalau dia naik pun itu peluang sekiranya kita ada floating, itu peluang untuk kita cut dululah. Sebab kalau tanya saya dari dulu memang saya bajet at least dia pergi ke sini. 88 something. Okay, kalau ni naik tu, itu still correction. Okay, ini untuk yang besarnya bagi dollar index. So bila kita dah tengok dollar index, baru dah kita boleh pergi ke pair-pair macam EU dan juga GU. Baik. Okay, so kalau kita tengok ke sini, kalau untuk lebih detail, you all boleh tengok kepada ctc.fm di YouTube. Okey, subscribe sekali. Dalam tu boleh tengok saya punya segmen Tanya Dr. Forex. Ada total 45 video dalam tu. Kita tengok yang last kali episod 45 lah. Hari ni 46. So tengok yang episod ke 45 tentang analisis last week punya, macam mana dia bersambung untuk this week. Sebab sekarang ni memang bagi saya tak sempat dah ni 15 minit ni satu masa yang cukup singkat dah. So kalau kita tengok kat sini, okay, you all semua dah nampak semua ni. Ini ABC ni memang dia berlaku ABC, tapi dia dalam skala yang turun je terus naik. So kena faham ini kena terus naik. Okay, ABC ni. Okay, dia ABC ni Pak Su,
dia kategori, dia ada boleh bentuk macam ni, ABC ni. Okey, dia ada kategori yang bentuk macam ni je Pak Su. Turun naik. Tapi still dalam ni ada ABC. Kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, kita akan nampak dalam ni ada ABC ni dalam ni. Okey, ada ni, tapi dalam skala yang lebih kecil. So that's why kita kena zoom in ke time frame yang lebih kecil untuk memastikan dalam ni ada bentuk 3 wave atau tidak. So kalau tanya saya, okey, EU ni memang kita tengok time frame. Saya rasa okey, ini saya jangkakan memang dia akan naik lagi untuk EU. Ini untuk weekly punya time frame. Mungkin dia tak sampai dekat sini, tapi still at least percubaan pertama dia akan pergi 1.255 ni lah. Ini sebab ini kita refer time frame yang besar. Okay, so bila cakap time frame yang besar, dia akan ambil masa yang lama. So sementara dia dulu tak sampai lagi tu, kita kena faham permulaan elite wave, permulaan kenaikan EU ni dia start daripada sini. So ini mengambil masa 2 tahun untuk complete B. So C ni saya rasa mungkin kurang daripada 2 tahun. Mungkin dalam tahun depan mungkin dia akan sampai lah. Tapi still dia akan menunjukkan kekuatan euro dolar. So untuk masa terdekat ni, kalau tanya saya, buy dip, turun buy, turun buy, untuk kita swing position untuk EU. Okay. So untuk gold pula, kita pergi gold ke? Takut tak sempat pula nanti gold kan. Okay, kita pergi pada gold pula. Okay, so ini adalah counting gold. Kalau you all perasan last week punya analisis, saya ada tanda kan 2 tempat untuk stop loss. Okay, so kalau you perasan sini, ini stop loss saya tak ubah ni 1883. Ini stop loss bagi yang masuk lot kecil saya sebut. Okay, lot kecil boleh letak stop loss dekat sini. Dan kedua, sebab waktu ketika kita berborak tentang gold last week kan, dia masih turun naik. Dia bila kita mengamalkan elite wave ni, dia kena make sure satu je Pak Su, pembentukan wave tu. Maksud pembentukan wave tu nampak macam ni sebatang kan. Kita dah tahu itu wave 3. So wave 3, selepas 3 dia ada apa? Pak Su, saya tanya Pak Su ni, selepas wave 3 dia ada apa? Kan selepas 3 mesti ada 4 dan juga 5. So that's why bila kita nampak macam ni, janganlah kita, kalau electrician dia akan tahu, dia tak akan masuk lagi. Dia relax dulu sebab dia tahu tunggu yang, sebab dia ada 4 dan 5. Dia tunggu yang 5. Baik. Sebab saya ingat lagi ketika kita buat analisis, saya cakap memang saya bias gold dan memang bias untuk sell. Ini stop loss 1883, satu lagi saya rasa 1861. Okey, dekat sini stop loss. Ketika tu kita bersembang dekat sini lah. Okey. So bila kita nampak dia naik wave 3 ni, kita relax dulu, kita kena tunggu dia dah habis wave 4 dan juga dia naik final wave untuk wave 5. So inilah final dia dekat 1875 ni. Okey. So memang last week memang saya confident, di mana dalam grup saya pun saya memang cakap memang bias untuk sell. Okey, selepas dia dah turun, okey, kita dah tengok. So saya boleh padam stop loss ni kat sini. Okey, kat sini. Kat sini. Okey, kat sini ada orang nampak, oi, ini bentuk head and shoulder ni. Okey. Okey. So sebenarnya apa yang dia nampak tu, dalam erti kata lain, dalam elite wave itu sendiri memang ada, di mana ini adalah bentuk
Ni 3, ni 4, ini 5 ni. 1, 2, ini 3, ni 4, ini 5. Okay, so 5 yang turun ni adalah yang turun ni adalah ini adalah ABC. Ini bentuk ABC. So sekarang pun saya masih bias untuk sell gold, tapi janganlah 18.26 dah ni kan. So elakkan buy buat masa sekarang. Sebab kalau mengikut ini simple je, simple knowledge, di mana kalau nak buat yang biasa-biasa, kita just tarik macam ni, Fibo kita boleh jangka kan, mungkin dia nak pergi ke zone inilah 18.08 atau 17.89. So ini first kali tempat yang menjadi perhatian kepada peminat gold. Sebab kat sini kita dah boleh nampak ini adalah A, B, C, bentuk correction bagi wave yang menaik sebelum ni. Dah cukup 5 wave yang naik ni. So ini adalah A, B, C. So kalau tengok dekat sini pun, ini saya dah nampak juga sebelum ni. Ini berbentuk A, B, C juga kat sini. Okay, dia boleh jadi, kita tengok dia boleh jadi flat dekat-dekat sama, ataupun running flat. Okay, saya dah nampak ni waktu dia dah break sebelum ni. And then ini kita kena tunggu je lah. Dia akan buat, at least dia akan break bawah ni, and then dia terus turun. Tak semestinya hari ni, at least dalam minggu ni saya masih bias at least dia sampai 18.10 ke bawah Pak Su. 18 ke 18.10 ke bawah. Ke bawah. Baik. Okey, ini di Hour 1 punya kiraan. So kalau nak tanya saya untuk daily ataupun weekly punya kiraan, okey, saya masih suspect ada satu lagi last. Ini mungkin akan ambil masa sikit sebab ini di daily punya counting ni. Okay, so saya suspect ini adalah dia turun, and then dia naik, and then dia turun balik semula. Mungkin 3 bulan ke Pak Su, kita tak tahu. Betul. Selagi yang bawah ni hold, okey, selagi yang bawah ni hold, inilah yang kita boleh guna pakai sekarang, di mana bila dia dah cukup ABC ni, kita jangkakan dia akan menaik. Walaupun saya jangkakan untuk Y tu dia nak turun sedikit lagi, tapi mesti dia akan menaik dahulu. Dia naik dulu. Okey, ini dia dah cukupkan A, B, C. Untuk time frame yang besar. Okey, ini untuk gold. So kalau tanya, ada soalan ke tentang gold? Soalan banyak, bukan gold lah, tentang currency yang lain. Banyak ni. AU ada, yang cikgu dah tanda lah, senang cikgu. Ni daripada mana ni? Join ni satu je daripada Adam, dah settle. Bob Roger ada kontrak apa-apa ke? Okey, siap letak link. Kena delete tu. Tak, menangguk air crow tak boleh. Jadi apa-apa CTC yang bertanggungjawab nanti. Kena faham tu ya. Dalam kelas pun ada kelas juga. Alamak. Okey. Tak apa maksud kalau saya delete je. Macam-macam lah kita tengok kat sini. Tak, nanti tak nak CTC dipersalahkan sekiranya berlaku apa-apa. Betul. Bila tak ada kontrak apa-apa dengan CTC, nak link apa-apa kena beritahu dengan pihak manajemen dulu. Manajemen dulu lah. Okay. So kita sambung kepada
Mana GU. Okey. GU ni kalau tanya saya, kita ada 5 minit je. Alah, tak sampai. Itulah. Lah, kan. Boleh dapatkan satu currency ringkas ya. Kalau tanya pandangan ringkas untuk GU ni, saya bajet memang dia naik lagi ke atas. Semua senang cerita GU. Semua base USD ni saya bajet USD akan melemah. So yang lain akan untuk long term, untuk selagi USD tak sampai yang saya tunjuk sebelum ni, selagi you boleh tengok dolar punya currency index ni, selagi tak sampai ni, selagi itulah jangkaan saya USD akan melemah. Dia ni pun sikit lagi nak sampai ni. Lagi kalau ikut kan beberapa point pip saja ni, 200 lebih kurang. Okey, ini lebih kurang lah cikgu lebih kurang. Sama juga dengan AU ni okey, kalau tengok memang ini saya tak berubah ni. C ni memang masih saya jangka kan dia naik. Ini kiraan 2 minggu lepas. Minggu lepas pun sama, saya state yang sama. Kalau boleh tengok video tu saya ada tunjuk kan, memang AU ni saya lebih gemar kepada buy dip. Saya tak suka untuk sell. Saya ada sell tapi tak lama. Okey, sebab tengoklah dia punya sebelum ni, history sebelum ni pun menunjukkan, nampak kan? Okey. Naik je, turun sikit, naik, turun, naik, turun. Tapi yang naiknya banyak. So ini peluang kalau dia turun je. Okey, carilah buy entry untuk AU. Okey, so ada last pair ke? Last pair kalau saya tengok dekat sini GU dah DJ last ya, DJ last. Tak, DJ dah tunjuk tadi. Itulah. Okey. So GU pun dah tunjuk je terlepas tadi. DJ B kat sini. Ini jangkaan saya. Okay. Ini last lah dia nak naik. B dekat atas tu. Okey. Dekat atas ni. So kita pun cari buy dip bagi GBP, GPY. So kalau tengok pun GJ ni, okey, ini zone entry sebenarnya ni, semua ni dulu, tapi kita tak sempat nak kupas video last week punya. So you all boleh tengok ini keadaan selepas apa yang berlaku 7 Disember lepas kan. Dia naik, memang dia naik masuk zone 200 pip juga, and then dia turun, and then dia naik balik semula. Dan jangan lupa GBP sekarang ni dalam krisis Brexit. So kalau you nak trade GJ ke GA ke GU ke GN ke, play safe lah, sekali gerak. That's why opening minggu ni dia ada gap 100 pip kan. So that's why play safe kalau nak trade GJ semua GBP. Tu kena play safe lah. Okay. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Euro USD Muhammad Syahir, maafkan kami dah buat di awal tadi, awal-awal lagi, maknanya mana yang tertinggal anda boleh tengok balik video ni sama ada di wall kami ataupun di channel YouTube kami lah. Ya, ini episod yang ke-46 ya. Baik, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu, halalkan segala ilmu, dan jangan terasa hati saya menegur nak letak link apa-apa, bukan saya tak bagi dia sepatutnya dia ada kontrak kita tak nak CTC FM dipersalahkan sekiranya apa-apa yang berlaku. Okey, baik, sekian dulu daripada kami. Esok jangan lupa kita ada apa boy? Teknikal je. Alright, besok kita bersama dengan Cikgu Lan, bicara teknikal, khususnya pemain-pemain BBMA akan lock esok jam 10.30 malam. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Guys, Assalamualaikum. Bye. Dan selamat malam. Happy trading. Happy trading untuk Elite Wave.